Tak makan, tak makan 23 jam sehari, apa akan berlaku pada tubuh badan kita? Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Berpuasa ini satu amalan yang sekarang sudah biasakan dirilah. Boleh kata selepas 42 tahun lebih kita berpuasa setiap tahun Ramadan. Dan juga cuba pada beberapa hari sunat. Ya. Pada selama 5 tahun yang lepas ini, bila dah mula jumpa rahsia berpuasa yang lebih betul, iaitu berbuka makan secara diet keto. Dan juga OMAD, iaitu one meal a day atau makan sekali sehari. Jadi semalam hari pertama saya berpuasa ni, saya sahur tidak ada semalam, dengan air kopi dengan sedikit mentega saja. Lepas tu berbuka, hanya makan ruang waktu yang singkat, itu habiskan dalam masa mungkin setengah jam, tak sampai sejam. Makna sudah 23 jam tidak makan. Jadi apa kesan kepada badan, Pek nak kongsikan lah. Dan juga fadilat atau kebaikan dia, dan berapa persoalan yang timbul. Kerana banyak orang ada soalan yang biasa dan juga yang lebih mendalam. Ini pun saya sahur hanya dengan cuka apple dan kopi dengan susu segar saja. Kalau boleh dapat susu segar yang betul daripada kambing, lagi baguslah. Kalau tak ada, buatlah apa yang sempat, orang kata. Jadi niat bersahur boleh? Yalah, of course lah. Of course, kita nak sekarang nak bincang perkara yang berlaku pada tubuh badan kita. Okey, mula sekali dulu saya cuba berpuasa. Badan tu perlulah makan lepas 2-3 hari. Kalau hanya bersahur kosong aja, air kosong atau air kopi saja, atau cuka apple saja, dia macam tadi, bila bangun tu dia ada proses lapar sikit. Tapi lapar ini cuba menipu kita lah. Bila kita bersabar sekejap, walaupun 23 jam setengah tak makan, dia beredar. Minum dengan sedikit cuka apple, dia beredar. Kerana apa? Kerana enzim-enzim dalam badan, kimia dalam badan akan berhenti bekerja. Dia akan seolah hibernate atau menidurkan diri, tak ganggu lagi badan, dan dia alihkan sistemnya kepada memecahkan pepejal lemak pada badan, termasuk pada kulit. Jadi kita akan lihat kesan dia, kita makin susuk, makin kurus. Tapi yang penting perut lah. Orang yang gedembol, yang obes dia akan kurang. Tapi pagi Apek ni kurang sangat obes, dia masih akan memecahkan seberapa banyak lemak yang ada, tapi tanpa mengganggu otot. Sehingga satu keadaan ekstrim, dia mula ambil daripada otot. Jadi kita belum sampai itu lagi. Bukan jenis yang macam mangsa tahanan perang. Ya? Okey, jadi cara makan itu pun semalam saya buka puasa dengan cuba tinggi lemak, kurang karbohidrat. Tapi semalam saya makan kentang. Jadi kentang tu mungkin lebih karbohidrat, tapi dia dengan kulit dia sekali, dia ada fiber, dia ada mineral, dia ada galian. Dan saya makan lemak, saya tak ada nasi. Nasi perang pun tak ada. Jadi bermakna nasi ini musuh utama kerana dia kandung karbohidrat yang tinggi. Jadi nasi putih memang diharamkanlah, gula diharamkan. Jadi apa tak sentuh gula langsung, madu pun tak sentuh. Ni gula nyo. Ada gula nyo ni, orang hadiahkan daripada Johor, pun saya tak sentuh. Ya. Mana gula daripada kentang, terung, apa lagi saya buat, tomato. Jadi tomato tu dia ada asid dia ada makna dia ada galiannya. Okey, dengan lemak dengan sedikit daging kambing. Jadi tinggal lagi sikit dalam periuk tu
Saya masuk peti sejuk kerana nanti berbuka puasa. InsyaAllah saya akan masakkan balik dan habiskan. Ya, bermakna saya akan masuk hari ketiga. Ini hari kedua. Jadi hari pertama, hari kedua. Okey, hari kedua 23 jam setengah. Dan sahur esok nanti akan rasa, kita tengok rasa dia, tapi sepatut rasa lebih kuat. Sekarang rasa tenang, kuat. Dan juga ada kempas sedikit pada jari ini berlaku bila tak jaga badan dah. Datuk dah nak rosak dah. Enjin dah nak rosak. Jadi kita boleh rasa. Allah bagi kita boleh rasa dalam tubuh badan kita sakit. Tapi lepas ni kena exercise. Kena pergi jalan, grounding, taman. Buat yang kejutkan otot dengan senaman fizikal. Cara pendek tapi orang kata apa, intens lah. Berat. Bukan kardio. Kardio ni kita akan habis tenaga. Akan mudaratkan kita. Okey. Sel-sel kita akan lalui apa dikatakan autofagi, iaitu dia berlaku selepas 16 jam. Sebenarnya badan kita tak kosong bila kita makan makanan. Jom sahur saya adalah hanya kopi. Ya, kopi. Susu, dan tadi dah ambil cuka apple sedikit untuk trigger kan, ada probiotik dalam badan. Jadi bila kita makan, badan kita masih ada makanan. Dari semalam, bila kita makan, saya makan pada jam 8.30. Saya tak berbuka pada 7.30, 7.50 kerana saya baru masih lagi cegaskan badan. Jadi 7.50 baru saya minum setekuk air cuka apple. 8.30 baru saya makan sepinggan yang saya tunjuk dalam Facebook semalam. Tak, saya memang anti government. Anti kerja. Saya anti government dan saya anti kerja. Tapi saya tak langgar undang-undang. Cuma ideologi saya. Saya tak kerja. Saya tak suka kerja. Saya suka main-main. Bukan saya suka main-main, bukan macam budak-budak lah main-main. Atau macam budak-budak, tapi bukan main-main orang kata berpoya-poya sangat. Main-main. Maksud saya tengok pada alam ni satu, bukan permainan ya, tapi bukan satu hiburan juga. Main-main maknanya dia dalam bahasa Inggeris lah, susah nak terjemahkan kepada bahasa Melayu. Main-main maknanya kita tengok dia satu keajaiban, kita menikmati alam, kita musafir, dan Allah mengaturkan segala rezeki saya sejak dari dulu lagi, sejak dari lahir lagi. Ini yang kesedaran saya, itu bab lain lah. Saya selalu bincang dengan tasawuf dan juga membedah ayat-ayat Quran mengenai rezeki. Sebenarnya tidak ada usaha. Orang semua sebut kena usaha. Tak ada. Tengok badan kita, kena makan. Tak ada. Okay, sekarang saya susun sambung. Jadi semalam tu 8.30 makan. Dia ada dalam badan selama berapa jam, 4-5 jam. Mana sampai tengah malam, makanan tu masih ada dalam badan. Sebenarnya aku puasa ni, belum lagi sampai 10 jam. Atau lepas nak berbuka ni, kita daripada 23 jam, kita tolak 4-5 jam. Kadang-kadang 6 jam, maknanya 17 jam saja sebenarnya kosong. Dan kosong itu badan kita, dia hentikan informasi. Organ itu tidak lagi information. Informasi, bukan inflamasi ya. Informasi ini satu istilah yang cerdik, satu frasa yang cerdik diguna oleh orang yang berpuasa atau orang yang kaji nutrition. Dia kata you have zero information. Cerdik tu. Kerana bermakna badan anda tak ada benda nak proses. Dia anggap macam komputer. Itu cerdik cara pemikir tu. Bila tak ada benda proses, dia berhenti, dia rawat diri. Satu proses autofagi berlaku oleh seorang profesor Jepun menang 2015 ke apa, ke 16. Dia menang Nobel Prize untuk biologi. Kerana dia cuba study sel yang tidak diberikan lagi bahan untuk dia makan atau menghadam. Dia bunuh sel yang lemah dan dihidupkan balik sel yang baru. Jadi boleh merawat kanser kononnya, jangan percaya kononnya. Tapi ada banyak orang yang bagi testimoni bila berpuasa, dia memang musuh pada kanser ialah gula dan nasi putih. Okey, kawan kepada dia ialah
nasi putih, gula. Makan gula, dia hidupkan kanser lagi. Musuhnya ialah oksigen. Itu sebab jangan pakai cawat. Lampin muka, breathe in oksigen. Virus sebenarnya, ini kena ban lah. Tapi janganlah dengar cakap apa lah. Pergi Google apa sebenarnya fungsi virus kulat dan bakteria kepada perut dan badan kita dan cara immunity. Ini satu istilah orang sudah lupa. Immunity diri itu sentiasa ada, sel-sel putih ada di samping sel merah dan cara dia berfungsi saya tak mau masuk kerana terlalu kontroversi. Banyak post saya dipendamkan, diharamkan, diban tanpa sebab, tanpa peluang pertahanan diri. Itu tak apa. Kita jenis lawan dengan cerdik. Okey? Tapi apa stay Putrajaya? Apakah orang stay Putrajaya semestinya kerja government? Saya tengok ada yang cuci apa ni, rumput orang daripada seberang jauh. Nanti kerjaan government kot. Ya, satu kenyataan menghina. Awak stay Putrajaya. Tak, saya menumpang. Saya tak ada harta. Yang macam ni lah. Ya, ni keluarga angkat saya, keluarga Kelantan. Lama saya tak jumpa. Keluarga angkat saya ni besar, keluarga ni orang Kelantan ni besar, separuh Melo, separuh Kelantan kenal dia. Ya, kalau pergi Melo Pasir Putih, kena jumpa klinik Ijak kata, saya kenal ni Redwan Ong. Jangan kata adik hamba lah. Dia mau jumpa mana? Begitu. Jadi orang Kelantan ni dia ada satu budaya yang cukup ikram lah. Bila jumpa kita kan, dia jumpa seorang saudara baru. Saya dah lama lah atau buatlah. Mereka ambil jadi anak angkat orang Cambodia yang dulu landing kat Pangkalan Cepo. Daripada Vietnam lah. Dia cari orang yang beragama Islam, dia ambil anak angkat. Itu arwah ayah keluarga angkat saya lah. Cikgu Azhari Melo. Itu saya dengar daripada abang angkat saya sendiri, Nazul Azhari. Itu cara mereka, dan mereka anggap ini sebagai satu tradisi, mengambil seorang anak angkat orang Islam yang masuk Islam, orang mu'alaf ke saudara baru, sebagai satu pasport masuk syurga. Jadi saya doakan semoga mereka diberikan jannah oleh Allah. Ya. Waalaikumsalam. Mana bos? Okey. Semua bos. Allah lah bos, ya. Kita hadap. Jadi bila perut kita ni kosong, sekarang dia makin segar. Lepas tu tengah hari dia akan kurang lapar kerana kita dah tipu dia, kita dah hack dia sehari. Dia dah tahu dah. Badan ini efisien, Allah dah cipta macam caveman. Bila sehari dia tak makan, dia berubah, dia jadi hunter. Hunter. Oh, dia akan tengok mana nak cari makanan. Dia akan efisien kerana kalau dia lemah, dia akan mati. Jadi badan ini boleh hidup selama 7 hari dengan cergas. Tajam otak dia. Tapi kerana kita hari-hari makan, dia tamat mode hunter dia. Dia tutup hunter mode tu, dia switch off. Dia kata, alah, aku ni makan je, jadi akan gemuk gedebul. Dia akan dipupuskan. Penyakit kronik. Ya? Jadi bila kita lapakkan diri kan, kita susahkan diri kan. Bukan orang lain susahkan kita. Kita sendiri susahkan diri. Kurangkan batin, Syekh Sufi saya kata akan, maaf, kurangkan zahir. Ini zahir, masih zahir. Batin dia akan bangkit. Dia akan dapat firasat. Dia akan dapat hidup. Jadi susahkanlah diri sebelum disusahkan. Matikan diri sebelum dimatikan. Begitu ya. Dan bagi orang kerja government, bagi orang yang kerja makan gaji, tentulah dia tak dapat sempurnakan spiritual yang total, zahir dan batin, dan minda. Jadi apek ni tak ada pekerjaan. Tak pernah terasa tak ada pekerjaan. Kerana saya habiskan masa saya fokus atas spiritual, fokus atas tafakur. Dan saya dah lain dulu, saya akan buat sesi lain. Dari dulu lagi saya dah tahu bahawa Allah memberi rezeki. Dari dulu lagi. Sebelum memeluk Islam, semasa memeluk Islam, masa Kristian saya dilatih dalam Bible itu, doa kepada Tuhan, dipanggil daily prayer, Father in heaven, holy be thy name. Diberikan ketenangan. Bila saya tenang tu, saya tak tertakut lagi. Yang penting ketenangan kepada saya. Bila Allah berikan ketenangan kita, sekarang saya tahu daripada Quran adalah malaikat sakinah. Dia kata malaikat, tapi dia disebut sana sakinah. Ditafsir sebagai malaikat. Ya, diturunkan sakinah
atau malaika. Whatever, dia kurniaan Allah, diberikan sakinah kepada hati saya, tenang. Jadi puasa ni alat membantu saya lagi. Kerana tidak lagi dikawal nafsu. Sama ada zahir wa batin. Jadi zahir ni adalah makanan. Badan itu perontak. Tapi lama-lama dia lemah. Dia tak akan perontak lagi. Dia akan terdidik dan kita mengawal. Kerana nafsu makanan ni boleh hilang. Dia antara benda kita hilang. Perkira tengok aja kan. Ish. Terus terduduk. Rakus. Jadi nafsu yang berlapis ni, nafsu lebih tinggi ialah bila tengok kebendaan. Tengok yang lain. Tengok peha. Boleh tak berpaling? Syekh Sufi saya kata, jangan cuba lawan. Makanan pun, you tengok tapi dia hilang selera. Jadi saya boleh tahan lah tengok makanan semua. Peha belum cuba lagi. Janganlah cuba. Syekh Sufi saya kata, jangan cuba lawan nafsu. Dia akan bertambah lebih besar. Berpaling darinya. Ya? So, kita nak berpuasa ini, bila badan kita dah kosong informasi, dah tidak lagi proses, dia tenang. Dan betapa ini cara yang saya dapati paling cepat, paling baik ialah jangan bergerak macam ni. Bernafas seperti biasa. Jangan bergerak. Kita akan sampai satu stage, satu keadaan tenang betul. Masa tu, jangan, bukan kata kosongan fikiran, jangan bergerak. Perhati apa yang berlaku dalam diri, fikiran yang layan dan diri, lama-lama kita rasa tak ada power lah fikiran tu. Fikiran yang lari pada silam. Mana waktu terkenang. Ke you inginkan satu waktu yang silam. Oh, dulu aku bahagia. Aku kegemilangan yang silam. Itu kena dikosongkan kerana bukan sekarang. Yang penting sekarang. Kini. Huna al-an. Di sini dan Waalaikumsalam. Assalamualaikum FM. Ya, saudara. Masih ingat. Ya, masih ingat. Masih terima notis dan Sahaja FM ni aktif membawa bahan dan kita mesti sokong radio ni. Radio Sahaja FM. Saya sokong cara bebas. Mana-mana usaha orang perseorangan bukan kapitalis. Kapitalis saya tak boleh sokong lah. Ambil pagar, saya tak boleh sokong. Saya tak kisah buat baik pun. Sebenarnya saya tahu ini bukan buat baik. Kapitalis ini bukan buat baik. Itu saja. Tahu. Orang yang zalim. Orang kecil-kecil ni tak zalim. Dia tak mampu menzalimi orang lain. Kita orang kecil, orang persorangan. Nak angkut anytime. Okay? Tetapi falsafah hidup sekarang kepada saya sambung cerita ialah puasa ni satu pulau menawan. Kerana kita rasa power. Orang rasa lemah. Lemah itu salah lah kerana dia makan gula. Kosongkan gula daripada sistem selama 3 hari bagi orang bukan Islam. Bagi orang Islam 1,5 hari dia cepat. Orang bukan Islam sehingga 5 hari baru gula tu habis dari badan dia. Tapi kita orang Islam dengan saya ni semalam dalam sehari saja kerana sulah banyak efisien badan saya. Tapi semalam saya makan karbohidrat. Nanti ada tinggal terung dengan tomato dengan kentang lagi dalam sup ini yang masuk peti sejuk. Sup kambing kari ya, ada santan. Saya makan kali last. Kerana sekali sehari dia juga efisien. 1 meal a day ya. Bermakna saya akan puasa sambung 23 jam. Setiap hari akan 23 jam. 23 jam boleh. Kalau ada interview lagi apa tajuk yang bagus, boleh sekali. Lagi apa ni 23 jam saya nak habiskan ini. Saya ada lagi kambing, saya mungkin reserve untuk saya nak cuba 3 hari berturut-turut tak makan sup saja dengan sum-sum. Ya, lemak lah. Sum-sum tu lemak, dia kurang informasi, dia bukan keras, tak mau daging. Atau besok, mana lusa, hari ni, besok. Okey, besok saya akan masakkan sup tulang, buka puasa dengan sup tulang gebok. Dia ada daging dia selama 2 hari. Bermakna 4 hari akan datang, saya akan minum sup dia saja selama 3 hari. Saya kata 100 jam 5 hari ya. Boleh saya akan cuba ke 100 hari. Kalau badan saya rasa masih kuat. Mana 100 hari pula. 100 jam tak makan 5 hari. Alright. 5 hari. Alhamdulillah. Habis air kopi. Itu last. Dan kurangkan air. Kerana air ini melarut galian dari badan kita. Lagi cepat badan kita lapar. Jadi bermakna bersahur ni minum pun sedikit saja. Air jus, air mineral, air ada baking soda dengan...
Saya tak beli lagi baking soda, boleh campur dengan apple cider. Jadi ini saya akan amalkan sup dan apple cider dengan baking soda. Saya kuatkan mineral. Okey, mineral ni kena retain. Bila kencing, dia keluar mineral dia. Jadi banyak sangat minum air sahur, dia tak boleh retain. Badan tu tak boleh kekalkan mineral, dia akan larutkan. Jadi kamu sebenarnya membuang mineral yang amat penting untuk anda survive sepanjang hari. Sekarang kita cerita survive 5 hari. Ya? So minum sup itu sedikit tapi kaya dengan mineral dan nutrient. Alright? Dan dia akan maksimalkan. Kawan yang masa tu di KK 2 tahun lepas masa PKP ya. Seorang kawan sudah lama tak jumpa, dia kontak saya, bagi saya tumpang beberapa hari, saya ajar dia kerana dia pernah ada sakit jantung selama 10 tahun, makan pil. Dia jangan berhenti pil, ini kena ikut KPM, tapi dia lah kurangkan dan dia kata makan roti. Saya beritahu dia sebenarnya tak ada roti, tak ada nasi putih, ini semua tak baik, makan bincing tak baik. So dia makan, bila buat sup tu langsung dia tak makan, dia hanya minum sup saja dan dia kata ini makin segar. Dia keluar pergi berbasikal. Jadi dan dia amat terima kasih. Okay. So sebelum tu juga saya duduk dengan orang Cina. Masa belajar Tai Chi pun dia ada stroke sebelum tu. Dia cakap banyak sedap. Dia rasa banyak segar. Ini sup tulang. Saya duduk rumah dia seorang Cina. Pakar masak asam. Dia pun tunjuk saya formula asam kari kepala ikan. Dan bila saya hubungi berapa bulan kemudian, dia hubung saya kata, ada lagi kah sambung itu amalan? Dia tak ada. Kenapa? Kerana tak ada kawan. Ini masalah dia. Carilah kawan. Apek ni seorang diri boleh lakukan kerana dengan ilmu. Bila kita ada ilmu, dia kuatkan kita punya azam. Mungkin tuan-puan boleh dengan informasi ini lagi kuat you punya motivasi. Tapi kawan yang patahkan semangat kita. Jadi kita cari kawan yang bersama. Ada pasangan hidup kita yang sama-sama nak amalkan diet yang sama. Dan selalu pasangan hidup tu, kalau dia keluarkan kuih muih masa buka puasa, habislah. Awak kena lari. Tak boleh ya. Apa pasal buka puasa lari? Tak boleh. Jadi, kalau kan kita punya pasangan atau isteri atau sesiapa, ibu, menyediakan makanan kan, ikut diet kita dapat sama. Kalau tak bagi makanan, lagi bagus. Kerana badan kita akan belajar survive, autophagy akan berlaku, sel akan hidup semula. Dia boleh koreksi, dia boleh betulkan sel-sel yang kotor, dia boleh buang, dan organ kita akan macam muda balik. Itu kita harap. Tapi semua ini kerana untuk kita beribadat, boleh bertafakur kepada Allah, kosongkan ruang kita. Sekarang nak cerita tentang orang yang kerja lah. Orang kerja makan gaji memang banyak cabaran. Dia tak dapat bercuti. Kalau ikut Nabi dia sebenarnya bercuti, dia tak berniaga masa dia go di Hira. Isteri dia hantar makanan. Isteri dia pun tak campur dia. Ya. Dan juga semalam saya baca ayat-ayat tentang An-Nisa, kata boleh bersetubuh dengan isteri dan juga hamba saya di tangan kanan, itu salah tafsirnya. Dia adalah sebenarnya solu, dia ada perkataan solu, dia berinteraksi dengan manusia balik. Solu adalah bersama dengan manusia. Okey. Dan jangan asingkan An-Nisa, bukan Al-Jauzah. Jadi tafsir yang saya tengok lebih tepat ialah lebih general, lebih abstrak. Bukan pada benda persoalangan. Dia tidak pada ritual. Itu sebab tak heran Quran ni tidak ada ritual solat, tidak ada banyak ritual, tak ada. Dan bukan Allah sengaja, bukan Allah tak sengaja atau lupa atau bagi pada Nabi untuk lakukan, tidak. Allah letak semua hudanya dalam Al-Quran. Ini kita boleh bincang dalam sesi lain, tetapi otak kita mesti terbuka kepada saya. Kebenaran ialah bila minda itu terbuka, tapi payah dalam keadaan adat orang kita sekarang, kerana dia rasa macam langgar adat, seolah dia akan sesat, seolah tak boleh fikirkan yang lain. Jadi saya tengok berlaku satu dikotomi makna perpisahan hidup batin dia, adat dia, agama dia dengan realiti di luar. Dia pergi McD boleh. Dia buat saham boleh, main benda yang haram boleh. Dia ibadat khusus tak boleh. Dia kata tak boleh dikaji. Ya? Tapi benda lain dia semua kaji, akhirnya dia berlaku apa yang saya kata malapetaka pandemik lah.
Kaf mim, ba kaf sinun, di mana benda itu sepatut melibatkan ibadat, benda itu masukkan sesuatu bahan yang haram dalam badan kita. Ikut Katolik pun kerana ada DNA janin, tapi kita boleh mengharuskan dan mewajibkan dan tidak ada fakta dan data dan buktinya. Jadi ini saya tak mahu bangkitkan, saya nak bangkitkan ialah fahaman kita banyak rosak tanpa kita sedar. Ya, dan saya kan tenang terangkan bedakan satu persatu, dan ini yang orang takutlah. Ada video saya semalam saya tengok macam dipadamkan, ya. Bila saya cerita tentang apa erti kafir sebenarnya, saya kata mungkin orang sensitif pada perkataan kafir, jadi saya kena fikirlah guna istilah-istilah yang lebih akademik lah. Okay, it's our paradigm lah. Apa sebenarnya our paradigm? Apa sebenarnya mempengaruhi dia? Ya. Jadi pembacaan yang luas boleh bantu kita baca tentang sejarah umat sebelum ini, umat Islam sendiri, cara hidupnya sebenarnya macam mana. Saya tengok daripada zaman Nabi dulu, Salafi, daripada sahabat tabi'in sampai sekarang, sebenarnya kita berubah. Sebenarnya berubah banyak. Cara Nabi solat, bukanlah saya wasabi, kata memang lepas dia solat, hadis yang sahih, dia tak berzikir sama guru. Dia tak berzikir sama guru. Bukan saya kata dia tak tarawih sama. Itu hadis yang masyhur. Bila malam ketiga, tiba dia hilang dari orang tanya, kenapa awak tak ada solat yang itu? Kerana Nabi perhati tarawih dia tu orang ikut belakang. Jadi dia tak boleh. Kepada dia, solat yang orang ikut belakang hanya yang wajib lah. Jadi yang sunat tu dia tak mahu. Dia takut diwajibkan atas umat. Tapi zaman Sayyidina Umar dia boleh buat 20 rakaat. Nabi buat hanya 8 rakaat di rumah dia. Lepas tu Nabi juga tak berzikir cara perkumpulan. Dia berseorangan. Lepas salam dia beredah. Ya. Saya perhati ni kalangan orang Saudi lah, orang amalan di Mekah, yang lawat Malaysia saya jumpa, dan juga orang wasabi, orang pelik. Tapi kita orang Sunni, kita baca-baca banyak. Jadi saya memilihlah yang lebih jelas. Kenapa? Saya nak mendekati Nabi, cara Nabi. Nak mencontohi Nabi, contoh yang baik. Dan juga saya nak faham apa Nabi sebenarnya buat. Keadaan dia. Kerana ini sebagai contoh, dia sebagai Rasul. Kita kata solu ala Nabi. Jadi kepada saya, Buya Syakur kata solu sebenarnya ialah cara dia. Dia bertapa. Dia mencari kebenaran. Dia mencari penyelesaian kepada masalah masyarakat. Yang dia al-amin. Dia jujur. Tapi kita hidup sekarang, kita tahu banyak cabaran. Kerja, makan gaji. Tapi saya rasa boleh. Saya dapat bebaskan diri saya. Allah bebaskan diri saya dan tanpa bagi saya ijazah. Saya banyak kali cuba dapatkan ijazah, MBA, undang-undang. Saya boleh belajar. Tapi last minute, satu benda berlaku. Untuk elakkan saya dapat kertas sijil itu. Tapi Allah bagi saya rezeki demi rezeki, orang dunia sebagainya. Jadi saya yakin adalah kehendak Allah. Wallahualam, saya tak tahu. Tapi saya bukan jenis orang nak bangga diri saya terpilih, bangga diri saya ada hidayat khusus. Kenapa saya tak bau macam ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkati, terima kasih saudara Ahmad Hambali, diucapkan sama-sama balik. Semoga Allah bagikan kita kejayaan. Dan ada apa-apa pertanyaan tentang menahan dari makannya, prosesnya atas badan, saya dah cuba. Memang diet keto, Omad Wamil Adil paling berkesan bagi saya. Bukan saya nak jadi otoritas nak memaksa orang lain. Tapi bagi saya, orang lain kata dia tak selasi. Tapi saya dah cek, saya dah interview mereka. Nafsu sebenarnya, mereka kalah pada nafsu. Dia kata, masam lah apple cider. Allahu Akbar. Engkau dah tua ni, nak kena potong kaki ni. Nak jaga pula rasa. Bukan budak-budak. Nak manis lah. Macam budak-budak kadang saya tengok kawan kita. Dia tak nak fikir. Kerana dia kata, alah serah lah. Tawakallah ke Allah. Aku mati pun mati. Tapi awak merana hidup sebelum mati. Dan orang yang jaga awak merana. Kena pimpin awak sini sana. Saya pernah pimpin orang. Saya pernah pimpin saudara angkat saya. Saudara kandung saya. Saya pernah tengok keadaan. Susah. Jadi kita tak mahu susahkan orang. Kita nak mati dalam keadaan yang baik. Cepat. Jangan mati slow macam tu kan. Dengan satu kaki kena potong, lepas satu kaki lagi kena potong, tangan kena potong, kena masuk tiup dalam badan.
organ semua dah mati, lepas kena masuk oksigen, masuk koma, ICU, menyusahkan orang. Kepada saya, kalau saya nak mati cara cepat. Ya. Dan kebumikan cepat, tanpa saya ada hutang, saya wakafkan semua yang saya ada, wakafkan kepada mana-mana lah. Ya. Akan sampai waktu, kita tahu kita akan pergi, kerana hidup ini sementara. Tapi hiduplah kualiti yang sebaiknya. Every day kita hidup bukan terhutang orang, menjadi hamba kepada sistem. Nak keluarga, itu yang saya ajukan. Semua keluarkan anak daripada sekolah, keluarkan diri daripada pekerjaan. Dan Allah akan datangkan gantinya. Ini pengalaman saya lama dan saya berani backing. Saya berani cabar sesiapa yang susah begitu datang jumpa saya dan saya. Tapi dia kena taat lah. Saya beritahu dia berhenti kerja, dia kena berhenti kerja. Keluarkan anak, dia yang keluarkan anak. Tapi masalahnya kita ini, hubungan kita dengan Allah itu masih ada was-was. Masih ada was-was. Kita masih ada percakapan kita boleh detect. Percakapan kita masih lagi pandang pada dunia. Kadang-kadang ada benda dah tawarkan diri kepada kita, tapi kita memilih. Kita jual mahal. Tak boleh, saya sanggup cuci tanda, saya sanggup kerja potong rumput, tapi Allah tak bagi saya sampai tahap tu. Saya pernah cuci karat paip besi, tapi Allah bagi okey lah, lumayan. Projek itu saya dapat banyak ilmu. Pernah saya jual surah Kaabah bila mogok ini, Allah bagi saya banyak ilmu dalam tu, ya. Apalagi saya tolong mak saya jual ni, jual rokok. Pernah saya pergi jadi ejen komoditi, saya dapati ia adalah haram, ia adalah merosakkan, ya. Jadi apa akan berlaku pada saya hari ini saya tak tahu, tapi Allah akan bagi pembukaan banyak kali dalam Ramadan. Allah bagi saya rezeki banyak kali setiap tahun. Dia berdiam diri, dia akan datang. Tapi masalahnya pengalaman saya yakin, tapi bagi orang lain, kerana mula-mula saya memeluk Islam, saya tinggalkan segalanya. Maknanya saya dah lompat, orang lain mungkin belum lagi, jadi dia takut, dia tak pernah lompat masuk air. Saya lompat habis. Saya sepinggan. Jadi saya dah lalui. I come from the bottom. Orang yang mula daripada bawah tak sama dengan orang yang masih di atas. Dia alah sayanglah. Sayang ini, sayang itu kan. Tak apa. Saya saja berkongsi keyakinan pada Allah masih tak sampai. Susah betul nak sampai. Tapi hari-hari berusaha. Ya, tapi saya percaya ayat Quran yang banyak bantu saya. Bila saya baca intan surah yang suruhkum ayusabi al-tamakum wa ya'umay yatakillah itu. Bila saya baca ihdinas siratal mustaqim pun, iyyaka na'budu wa nasta'in pun, maliki yaumiddin pun, saya baca fabi ayyi rabbikum tukaziban. Saya baca wa min ayati. Saya sedar bahawa hidup anda bila berfikir atas Allah, Allah berfikir atas kamu. Bila bantu, bukan berfikir, Allah tak perlu berfikir. Mana Allah sudah menjaga kamu. Sebenarnya Allah jaga kamu dah, kamu tak sedar. Allah jaga aku tak sedar. Kerana bila terlintas, jadi dalam hati saya sanggup lepaskan segalanya. Saya sanggup gitu. Kalau sampai dekat begitu, saya kata, Alhamdulillah. Walaupun keluarga saya terkorban. Pernah saya demonstrasi depan polis, ada satu kes 90. Masa tu isteri saya, baru 2 tahun, ada bangku seorang anak-anak sulung saya sekarang lah. Sulung saya, ini 30 tahun dulu, 32 tahun dulu. Amira, dia baru lahir. Ada gambar dia keluar dalam paper. Ya? Saya ditahan polis. Isteri saya tenang saja, balik. Dan saya tenang saja, tak ada saya mengelabak alamak. Dan walaupun sesiapa cuba kata, awak susah nanti anak awak baru lahir semua. Tak ada orang berani pun sebut tu kepada saya. Kerana dalam hati saya, nothing lah. I'm ready. Nothing. Kalau perjuangan demi untuk, masa tu saya bantu seorang sahabat dianiaya, seorang manusia. Sesiapa yang dianiaya, kalau datang kepada saya, bila Allah tegakkan hati, akan all out saya. Tidak takut pada apa-apa pun keadaan pada saya. Dan saya dapati Allah tak memberatkan saya. Dan Allah tak menguji. Dan Allah ulangi, kita tengok balik ujian tu. Allah kalau nak uji kita, dia uji yang kemewahan, bukan kesusahan. Jika kesusahan ini adalah sedikit saja. Kami tak akan susahkan kamu. Bukan macam KJ. Dan kami tak akan zalimi kamu. Kami bukan zalim. Zalim bukan nama Allah. Dia nama selain dia Allah. Dan Allah kata dia yang berkuasa. Yang lain tak ada kuasa. Tak ada power. Jadi puasa ini bantu kita sedarkan tu. Jadi cuba awak tak makan. 2-3 hari minum sup saja. Tengok apa berlaku pada badan anda. Betul kata betul. Apa Cina apa cakap. Tapi janganlah percaya. Rasa sendiri itulah ainul yakin.
Tapi aku yakin ayat Allah. Baca dengan maksudnya. Sekarang masuk hari ketiga kedua, juz. Juz 2 masuk. Sebab tu bersedia juz ketiga lah. Baca dengan ayat Quran. Sibukkan diri dengan Allah, kehadiran Allah. Apa Allah akan lakukan pada anda, bukan apa awak lakukan untuk Allah. Sedarkan apa berlaku pada diri sendiri, sekeliling awak. Tengok pada dunia ini, tapi sedarlah siapa di belakangnya. Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bukan Agenda 21, bukan WEF, bukan George Soros, bukan Bill Pagar. Dia nothing. Itu mesti kita tahu. Baru kita boleh berhadapan, tak ada musuh sebenarnya. Nothing. Ya, barulah kita sepatut bersatu. Ya. Dalam sunnah ini, bai'at bersatu. Pilih khalifah. Selesai masalah. Dia tak perlu tunggu Mahdi. Mahdi tak akan datang. Tak perlu tunggu Nabi Isa. Dia tak akan datang. Jangan takut Dajjal. Dajjal tu tak ada. Semua ini dalam kitab-kitab kuno, mitos, Yunani, Syria, Aramaik, Nasrani. Sahabat saya hanya satu kuda Al-Quran. Alhamdulillah, syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.